Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita hidup lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hiduplah lagi. Hidup ni satu nikmat yang orang tak kisah. Kurang bersyukur. Kerana tu hidup mereka yang kurang bersyukur, stres, azab, sakit, terseksa. Tapi bila orang tu hidup dalam keadaan perasaan dia bersyukur, Alhamdulillah, aku hidup ya Allah. Walaupun hidup aku susah, tapi hidup tu satu nikmat yang ramai orang lupa syukur. Allah firman Ibrahim ayat 7. Selalu saya cakap Ibrahim ayat 7 ni studilah, carilah. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Ibrahim ayat 9 ke 7. Inilah saya kadang-kadang saya lupa. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Siapa kufur, azab Allah pedih. Jadi kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat hidup, hidup kita akan stres pada hari ini. Okey, pertama, kita betulkan mindset kita. Senantiasa jadi orang bersyukur. Walaupun hidup kita susah, nanti Allah akan tambah nikmat. Nikmat apa tuan-tuan? Nikmat tenang. Tenang. Ramai orang. Semalam saya di MHI. Masa di MHI, saya diberi tugas untuk menyampaikan ubat jiwa gelisah. Gelisah ni tuan-tuan akibat jiwa yang tidak bersyukur. Itu satu. Semalam saya tak dapat nak cerita tentang perspektif agama terlalu banyak sebab masa. Kalau nak ubat jiwa gelisah, tak lain dan tak bukan, pertama senantiasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Bila kita syukur, Allah tambah nikmat. Nikmat apa kita dapat? Tenang. Nombor 2, kaedah bernafas. Tarik nafas. Saya nak betulkan, nak ambil masa sikit cerita pasal nikmat hidup. Orang yang dah mati tahu betapa nikmatnya hidup. Orang dah mati minta pada Allah nak hidup balik. Ya Allah, hidupkan kami kembali, kami nak ibadah. Itu surah Al-Munafikun ayat 9. Ya Allah, andai kau tangguhkan ajal kami nak bersedekah. Itu dia. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa sedekah subuh. Cari akaun bank siapa-siapa, ustaz-ustaz yang ada madrasah, fakir miskin, orang yang kat harian metro tu minta sedekah semua, kita sedekah. Sedekah ni bila hati kita, aku nak sedekah, terus sedekah. Sebab kan ramai orang kaya lupa nak sedekah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hati dia Allah tak ilhamkan untuk sedekah. Okey, dapat dah? Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus lagi. Terus macam saya teringat je nak live Facebook pagi Jumaat yang barakah ni, saya buat live Facebook. Okey, kita punya tajuk hari ni ubat hati jiwa yang gelisah. Macam mana saya di MHI di wanita hari ini semalam. Sepanjang PKP ni ramai pesakit kanser,
dia resah gelisah. Pertama, semalam saya tak dapat nak bagi angle agama banyak sangat secara detail. Pagi ni saya buat live. Okey, yang pertama, orang jiwa resah gelisah sebab kurang bersyukur. Puncanya kurang bersyukur. Ada orang-orang sakit jiwa cakap, Ustaz, jangan cakap macam tu, tak baik Ustaz. Ustaz bagi perspektif yang ni. Tapi kalau dikaji, saya tuan-tuan, saya pernah sampai ke Oxford Mental University. Oxford Mental Hospital. Saya pernah jumpa orang-orang kat sana dan saya bagi kaedah rawatan. Step back. Saya kata, berundur sikit. Berundur sikit, take your time, cari punca. Don't say because you mangsa keadaan. Tak. Orang jadi mangsa keadaan kerana dia tidak bersyukur dengan nikmat hidup. Dia sia-siakan masa hidup dia ni kan dengan buat apa? Dengan tidak bersyukur. Sia-siakan masa. Tu ayat dia. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Allah tak pernah bohong. Yang pembohong kita. Allah cakap, Allah buat dan Allah akan bagi nikmat. Okey, nombor 2. Bila kita kata nikmat hidup, bernafas. Sebab orang mati tidak bernafas. Orang hidup bernafas. So, saya dah beritahu teknik untuk ubat resah gelisah. Tarik nafas dalam-dalam. Di pagi Jumaat, jom tarik nafas dalam-dalam. Ada orang mati dia tak boleh tarik nafas. Tarik nafas dalam. Teknik tarik nafas, masa tarik nafas tu kita sebut Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah tu kita hembus. Tarik nafas dalam hatilah sebut. Ya Allah hembus. Tarik nafas lagi minimum 3 kali. Tarik nafas kali kedua. Alhamdulillah ya Rahman. Tarik nafas kali ketiga. Alhamdulillah ya Rahim. Ramai nak siap pergi kerja ni. Ramai yang PKP juga masih kerja di rumah. Cuba buat. Tarik nafas. Dalam-dalam. Dalam hati sebut Alhamdulillah. Hembus. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Rahman. Alhamdulillah. Ya Rahim. Apa yang anda rasa? Ketenangan. Tenang je. Orang kaya pun tak tenang. Walaupun duit dia berjuta, tak kaya. Orang sakit pun tak tenang. Orang miskin pun tak tenang. Orang susah pun tak tenang. Orang kanser pun tak tenang. Kecuali orang kanser yang bersyukur. Orang miskin yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Dia akan tenang. Syukur apa? Nikmat hidup. Hidup adalah nafas dan hidup adalah masa. So, urus masa kita. Pagi, jangan lupa. Waktu pagi, jangan lupa urus masa. Masa yang pertama untuk Allah. Berapa lama orang buang masa dalam tandas dengan memberi masa untuk Allah atas sejadah. Berapa ramai orang baca Quran pagi berbanding baring balik tidur. Ramai tidur balik. Berapa ramai beristighfar, berdoa kepada Allah. Ramai orang membaca doa tapi hati dia tidak berdoa. Baca doa tapi hati dia mati tidak berdoa. Baca dalam bahasa Arab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Rabbana hablana min azwajina. Tapi hati dia mati. Tidak berdoa. Ada yang pemalas pula nak amin doa imam. Ya. Kena faham betul-betul. Ramai orang mati. Ramai orang hidup. Tapi hati dia dah keras mati. Kejung mati. Jom pujuk hati kita. Tolong share video ni. Kalau tuan-tuan rasa video ni baik, share lah. Supaya orang yang hidup, hati dia pun hidup.
Dengar ni, hidupkan hati, suburkan hati dia balik. Nak hidupkan hati, banyakkan zikir Allah. Zikir ni bukan pegang tasbih saja. Zikir ni sentiasa ingat Allah. Allah beritahu, orang ingat aku waktu susah, orang ingat aku waktu senang. Allah akan ingat kita waktu susah. Ada susah, tak ada siapa ingat saya waktu susah. Ada Allah. Jom pujuk hati kita. Allah, 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 Allah. Dengan mengingati Allah, hatimu akan tenang. Kalau zikir pun tak tenang hati dia, ni tajuk dia ubat jiwa gelisah. Saya nak sambung semua. Kalaulah hati dia tak tenang dengan mengingati Allah, masa tu dia kena rehat sekejap. Sebab takut kecelaruan kimia di bahagian otak menyebabkan ubat dia gelisah. So relax. Tarik nafas. Kita bukan nak tenang. Ni astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tapi tak tenang. Mungkin kita tersalah niat. Niat kita nak jumpa Allah dalam keadaan nak melihat wajah Allah. Masa tu dia akan jadi okey balik. Tengok langit, tengok bumi, divert kejap. Tengok langit, tengok bumi. Cantiknya langit, cantiknya bumi. Mungkin bumi banyak trafik jam, sesak, keluar sikit rumah. Tengok langit pagi ni. Dengar burung-burung berkicauan. Tengok langit. Langit tak ada trafik jam. Senyum kat langit. Ni teknik ubat jiwa gelisah. Tengok langit, senyum kat langit. Senyum. Senyum kat orang, orang senyum balik. Saya ada seorang sahabat, orang Turki, nama dia Profesor Sabri Oman. Profesor Sabri Oman kata, Hanafi, smile to your life. Your life will smile back to you. Saya ubah sikit, saya tersenyum pada Allah. Allah akan senyum padamu. Allah melihat kita macam kita melihat baby-baby kecil yang comel-comel. Jom, senyum ke Allah kejap pagi ni. Senyum ke Allah. Bagi senyuman yang paling manis. Bagi senyuman yang paling manis dan paling bersyukur. Kita tengok baby yang tak ada gigi tu, tembam-tembam pipi senyum. Kita akan senyum balik kat dia. Geramnya kat dia. Macam itulah Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan dan puan, jom pujuk hati kita, ubat resah gelisah. Kalau resah juga, mungkin ada gangguan jin, mungkin ada apa. Baca, ada beberapa doa yang saya suggest untuk baca. Pertama, iaitu Astaghfirullahalazim. Nombor 2, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain kau, ya Allah. Tiada Tuhan selain kau, ya Allah. Maha suci engkau. Bila kita tengok langit, tengok bumi, kita sebut Subhanallah. Tengok benda keindahan, Subhanallah. Sucinya, cantiknya, Subhanallah. Itu dia. Sebut Subhanallah, insya-Allah kita akan jadi tenang. Okay? Maha suci engkau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini orang yang menzalim diri aku. Maknanya istighfar lah tu, taubat lah. Okay. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah taubat, dosa kita dah kurang, resah gelisah kita akan berlalu. Maksiat, dosa meresahkan jiwa. Tetapi keampunan Allah menenangkan jiwa. Jom, hari ni hari Jumaat. Ni dia. Jom kita habiskan istighfar satu. Hari ni istighfar, challenge saya pada semua. Kita buat istighfar challenge. Kita buat istighfar challenge 1000 istighfar. Boleh? Kita buat istighfar. Astaghfirullahalazim. Mana tahu hari Jumaat berlakunya kiamat. Yalah Ustaz, tak ada kiamat, lambat lagi. Kan? Tapi kita
takut kiamat kecil. Kiamat kecil apa dia? Kiamat kecil adalah kematian. Oh ya Allah, kalau mati masa solat hari Jumaat, seronoknya kan. Kalau dapat solat Jumaat, ya Allah, dah lama sangat masjid-masjid tutup. Masa masjid buka untuk orang solat Jumaat, hati kita tertutup untuk pergi solat Jumaat. Masa masjid terbuka untuk solat jemaah, hati kita tertutup untuk pergi solat jemaah waktu azan dilaungkan. Allahu Akbar. Nah, kalau kita terbuka hati, rindu nak pergi masjid, maknanya kita orang masjid. Tapi orang yang tak rindu nak pergi masjid, sebab hari biasa pun, tak ada COVID melanda pun, dia tak pernah terbuka hati dia nak pergi masjid. Okey dah? InsyaAllah. Ustaz-ustaz jangan marah. Mana korang masa orang pergi masjid? Bila waktu PKP ni bising-bising. Kenapa masjid tutup? Kenapa masjid tutup? Paling tidak Ustaz, dia teringin nak pergi masjid waktu PKP ni. Dia ingin memohon pertolongan Allah waktu PKP ni untuk ke masjid. Okeylah. Jadi gini, saya kata satu lagi, iaitu mengamalkan surah Alam Nashrah. Saya tunjuk sikit macam mana nak buat untuk surah Alam Nashrah ni. Ni petua saja, bukan daripada Nabi. Okey, petua dia gini. Baca surah Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra. Tiup. Sapu kat dada. Alam nashrah ayat pertama, sapu di dada. Sapu di dada. Kedua, sapu di bahu. Ketiga, tiup. Sapu di pinggang. Keempat, tiup. Sedut kat muka. Tarik kat belakang. Ini bukan amalan-amalan para sahabat, tapi amalan orang-orang yang saya belajar dalam dunia perubatan Islam. Sekadar ikhtiar. Perkataan dia sekadar ikhtiar. Ikhtiar ni kaedah. Bila kita baca surah Alam Nashrah, ayat pertama, tiup, sapu di dada. Bukankah kami ringankan, lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Itu maksud ayat dia. Yang kedua, bahu. Bukankah kami ringankan bebananmu, Muhammad? Ringan bebanan kita, masalah kita. Jiwa kita yang sempit menjadi lapang. Hati kita yang resah, gelisah menjadi tenang. Nombor dua, bahu. Ringankan bebanan. Kadang-kadang kita fikir macam-macam bebanan. Ringan bebanan. Lepas tu, pinggang. Ringankan pinggul supaya kita jadi orang yang mudah bangun tidur, mudah bangkit, bila jatuh bangun. Dan yang ketiga, warafa'na laka, yang keempat, warafa'na laka zikrak. Tu tiup, sedut. Boleh? Lepas tu, fa'inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan, bersamanya ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Susah, bersamanya ada senang. Okey? Barulah kita yakin. Itu sebenarnya ayat tu memujuk kita. Ayat tu memujuk hati kita. Fa'iza faraqta fansab. Usaha habis-habisan. Wa ila rabbika faghab. Kepada Allah kita berharap. Terjemahan ayat ni banyak. Cuma saya tuan-tuan, pagi ni challenge yang kedua selepas istighfar, iaitu jom kita baca surah Alam Nashrah. Asbabul nuzul surah Alam Nashrah ni, antaranya sebab Nabi kematian isteri Nabi, Nabi kematian anak Nabi, pakcik Nabi, Abu Talib, dalam keadaan Abu Talib tidak mahu memeluk Islam. Nabi sedih. Dan selepas dia membaca surah Alam Nashrah ni, jiwa Nabi jadi ada tenang.
ada kekuatan, ada kelapangan. Dan Nabi, tak lama lepas tu Allah kurniakan kepada Nabi, apa dia? Peristiwa Isra' Mi'raj. Jom, pujuk hati kita pagi ni, tolong share video ni kalau tuan-tuan rasa resah, gelisah, sakit sebab kanser ke. Ini antara surah-surah yang kita recommend untuk baca. Ulang balik, hari ni hari Jumaat, kita istighfar pada Allah 1000 kali. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Yalah, PKP nak buat apa? Ustaz, saya tak percaya lah. Saya tak percaya lah selawat boleh selesaikan masalah saya. Saya tak percaya istighfar boleh selesaikan masalah saya. Saya yakin hanya dengan bekerja kuat, InsyaAllah masalah saya selesai. Okey, silakan. Orang kaya sebab dia percaya usaha dia yang menyebabkan dia kaya, dia menghampiri syirik. Semuanya sebab Allah makbulkan doa kita. Waktu kita kaya, Allah bagi pertolongan. Ada orang berusaha lagi teruk daripada orang kaya-kaya berusaha. Tak kaya sebab bukan rezeki dia. Allah tak nak bagi dia kaya. Allah bagi dia kaya ke akhirat. Itu dia. Siapa yang kaya ke akhirat? Siapa yang berdakwah, beramal soleh, dan yang kaya di akhirat orang yang banyak bersedekah di atas muka bumi. Challenge kedua, istighfar. Nombor 2, challenge dia amalkan surah Alam Nashrah. Nombor 3, challenge dia sedekah. Dah saya tutup lah. Dah ramai ni. Tuan-tuan share banyak-banyak. Sebab share ni juga sedekah, share juga dakwah. Okey nah. Saya rasa tak apa nak sihat, tuan-tuan share. Untuk sakit bukan tak apa sihat. Saya agak penat. Sebab hari-hari saya ke Prince Court Hospital. Sebab saya ada ziarah orang-orang kanser kat sana. Ramai yang kena kanser, tuan-tuan. Sepanjang PKP ni sel kanser kita aktif. Sebab kita berkurung ataupun kawalan pergerakan kita terhad. Selalu pesakit kanser ni dia kena bergerak. Geraklah, turun daripada katil, pergi jalan-jalan. Sebab tu ada anak-anak yang mak ayah dia kanser, tolong pergi bawa mak jalan-jalan dekat-dekat lah. Jalan, isteri kena kanser, jalan. Dia tak larat, duduk kat atas kursi roda, tolak kat luar rumah, lepas tu masuk balik. Kena, Ustaz, rumah saya sempit. Saya doakan siapa yang rumah sempit, Allah luaskan kubur mereka. Kena, Allah luaskan syurga mereka. Macam mana nak buat? Sabar je lah. Kena, itu saja daripada saya, tuan-tuan. Saya pantun sikit boleh hari Jumaat ni. Semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom pujuk hati kita, perbanyakkan selawat. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.